من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Malam ni kita sambung muka surat 19 kan? Muka surat 19 iaitu berkenaan dengan kenyataan yang ketiga. Kenyataan yang ketiga berkenaan dengan mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi berkata pengarang, mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Okey, jadi ini tajuk kita, mengenal Tuhan ataupun yang disebut sebagai ma'rifatullah, ya. Mengenal Allah. Tuhan yang dimaksudkan sini ialah Allah. Jadi ma'rifatullah, mengenal Tuhan ataupun mengenal Allah Ta'ala ini, kita kena ingat yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala ataupun Tuhan itu bukan pada zat hakikinya. Nak kenal hakikat zat Allah Ta'ala tu bukan yang dikehendaki pada tajuk ini. Sebab mustahil kita dapat mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan mengenal Allah ataupun mengenal Tuhan ini ialah pada apa? Pada sifat dan juga perbuatannya. Pada sifat Allah dan juga af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat, af'al, ya. Jadi hukum mengenal Allah ataupun mengenal Tuhan ini adalah fardu ain, ya, fardu ain. Jadi fardu ain ini maknanya wajib. Setiap individu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wajib. Maknanya kalau tidak mengenal ataupun tidak belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tertanggung dosa, berdosa, ya. Jadi fardu ain ini pula ke atas siapa? Ke atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib syarak mengatakan wajib kita ni bila sampai tahap mukallaf, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara macam mana? Di sini disebut dengan mengetahui namanya. Dengan kita mengetahui nama Tuhan tadi. Nya itu kembali kepada Tuhan, mengetahui nama Tuhan. Tuhan ni tidak ada lain yang tidak bukan, iaitu
Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya selain Allah Ta'ala tu bukan Tuhan. Walaupun ada orang mendakwa itu adalah Tuhan. Dia mendakwa selain Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia mendakwa ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Itu salah. Kerana yang layak bersifat dengan sifat Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan dengan cara apa dia? Dengan mengetahui sifatnya. Kalau nama tu bahasa Arab disebut sebagai asma. Ya. Dan sifat itu disebut sebagai sifat, ya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disuruh. Kita disuruh mengetahui nama dan sifat Allah Ta'ala ini oleh syarak. Allah Ta'ala sendiri yang menyuruh kita mengetahui siapakah Tuhan yang sebenarnya. Sebab makhluk ni dia macam-macam yang dia anggap sebagai Tuhan. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya mengetahui siapakah Tuhan yang sebenarnya. Dan untuk mengetahui siapakah Tuhan ini mestilah disebut di sini dengan ajaran daripada Rasul-Rasul yang telah Allah Ta'ala utuskan kepada semua makhluk ataupun manusia di atas muka bumi ini. Rasul-Rasul inilah yang mengajar bagaimana tadi itu mengenal Allah. Dengan cara apa? Dengan mengetahui nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Semua Rasul mengajarkan perkara yang sama. Mengenal Allah Ta'ala dengan cara apa? Mengetahui sifat dan juga asma, sifat-sifatnya. Tidak ada Rasul yang mengajarkan bagaimana hakikat zat Allah Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala ni macam mana? Besar macam mana? Tak ada Rasul yang ada. Tak ada satu Rasul pun yang mengajar sedemikian. Allah Ta'ala ni dia macam mana bentuk dia? Macam kita ke? Tak ada. Ya? Tidak ada Rasul-Rasul yang mengajarkan mengenal Allah Ta'ala itu tentang zat hakikat. Yang mereka ajar dengan cara macam mana? Mengetahui nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Okay, itu yang pertama. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama. Tadi disebut kita nak tahu Allah Ta'ala ni ataupun Tuhan ni macam mana dengan mengetahui nama-namanya, ya. Dan nama-nama Allah Ta'ala ni banyak. Sebab itu disebut sebagai nama-nama. Ataupun dalam Quran disebut sebagai apa dia? Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang cantik, ataupun di sini disebut sebagai apa? Nama-nama yang molek. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, nama-nama yang molek, nama-nama yang cantik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala itu tadi, ya. Yang kita ketahui ataupun sering disebut adalah sebanyak 99. Dan sifat-sifat yang maha besar, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha besar dan yang maha tinggi. Ingat, yang maha besar dan maha tinggi itu bukan zat Allah, tapi apa tadi itu? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha besar dan yang maha tinggi. Maknanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini apa dia? Ni disebut sebagai nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya, iaitu nama-nama Tuhan ialah Allah. Ya. Jadi nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama Tuhan ni banyak, bukan bermaksud Tuhan tu banyak, tapi nama dia banyak. Macam kita lah, satu individu tapi nama dia banyak. Orang panggil dia macam-macam nama, tapi dia merujuk kepada satu individu, bukan individu yang lain. Jadi Allah Ta'ala ni mudah faham je lah.
satu zat tapi mempunyai banyak nama. Ya, banyak nama. Dan nama yang masyhur adalah ataupun nama yang paling agung ialah Allah. Nama yang paling masyhur adalah Allah. Disebut sebagai lafzul jalalah, lafaz al-jalalah, iaitu lafaz yang maha besar. Bila sebut nama Allah Ta'ala ni, sebut nama Allah sahaja, dia adalah lafaz yang sangat hebat. Ada pahala kan? Jangan kata sebut nama Allah Ta'ala ni tak ada apa-apa. Tak boleh sebut macam tu. Menyebut nama Allah Ta'ala ni, sebut nama Allah, Allah. Ada pahala dia kan? Sebab tadi walillahil asmaul husna, nama-nama Allah ni banyak dan molek serta cantik, ya. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Jadi ulama kata apa? Bila sebut nama Allah Ta'ala ni, maksud daripada dia satu nama bagi zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Kalau tanya Allah tu apa? Allah ialah nama bagi satu zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Sifat al-kamal ataupun sifat kamalat, ya, yang mana zat ini juga suci daripada segala sifat-sifat yang kurang, segala sifat kekurangan ataupun disebut sebagai an-nuqsan, ya. Yang mana sifat nuqsan ini, sifat yang kurang ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak layak bagi sifat ketuhanan. Jadi bila sebut Allah Ta'ala ni pada kita boleh beritahu orang Allah ni satu zat yang memiliki sifat kesempurnaan dan daripada masa yang sama jauh daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak layak dengan sifat ketuhanan. Allah, ya, Allah. Dan nama-nama yang lain tu banyaklah. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Kan? Kalau dalam Quran tu banyak nama-nama Allah, ya. Dalam awal surah Al-Fatihah pun dah disebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, ya. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman, kan? Ar-Rahim, Al-Quddus, kan? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul, Al-Jabbarul Mutakabbir. Semua itu ada disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala apa lagi? Dia bersifat namanya Al-Latif, namanya Al-Latif. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif Al-Khabir. Banyaklah kalau kita baca dalam Quran tu banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun disebut sebagai Al-Asmaul Husna. Okey, itu yang berkenaan dengan Al-Asma Al-Husna. Kemudian tadi kita sebut pengarang menyebut dengan mengetahui sifat-sifat, mengetahui sifat-sifat Allah ataupun sifat-sifat Tuhan. Jadi disebut di sini sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf, maknanya nak tahu sifat Tuhan ni ada dua. Iaitu yang pertama di sini disebut sebagai mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmal, iaitu secara ringkasan, secara ringkas, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan secara ringkas. Okey, iaitu bahawa beriktikad, maknanya kita ataupun seseorang itu dia tahu sifat Tuhan dengan ijmal itu dengan cara macam mana? Dia beriktikad. Iktikad ni apa maksud dia? Percaya. Percaya ataupun
iman lah asalnya iman kan. Iman tu sama erti dengan percaya. Percaya pula sama erti dengan i'tiqad. Tapi i'tiqad macam mana? I'tiqad yang putus. I'tiqad yang jazam ataupun jazim, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad, dengan satu kepercayaan yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan. Yang tadi wajib bagi Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Sifat kekurangan ni adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni iaitu disebut ataupun diringkaskan dengan perkataan istighna. Istighna dan juga iftiqar, iftiqar. Istighna ni maksud dia Allah Ta'ala ni dia maha kaya. Bila sebut maha kaya, dia tidak berhajat kepada yang lain. Iftikar pula maknanya yang lain pula tadi tu memerlukan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia tak perlu kepada orang lain ataupun perkara lain ataupun makhluk lain, tetapi perkara lain ataupun makhluk lain yang berhajat ataupun memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau nak berjaya ataupun kalau kita nak kaya, kita kena berhajat kepada perkara yang lain. Apa dia? Contoh kita memerlukan harta. Bila nak memerlukan harta, kita kena bekerja. Maknanya kita berhajat kepada perkara yang lain. Tapi Allah, sifat ketuhanan, dia tidak berhajat kepada perkara lain. Kalau dia nak mulia, dia tak perlu dah kepada perkara yang lain. Dia tidak berhajat kepada perkara-perkara yang lain. Dia sendiri sudah kaya. Dia sendiri sudah sempurna. Dia sendiri memiliki khazanah yang tidak terbatas. Itu namanya sifat kesempurnaan. Jadi sifat ijmali ataupun mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali ini, iaitu betul itu dia beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan, dan dalam pada masa yang sama mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. Itu sebagian ulama kata apa, ataupun ulama sebut ia merupakan fardu ain. Fardu ain. Sekurang-kurangnya kita ni mengenal Allah Ta'ala dengan jalan apa dia? Dengan jalan ijma'. Sebab apa? Dia merupakan fardu ain. Maknanya kita tahu Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan, tapi kita susah ataupun seorang tu payah untuk menghuraikan syubhah ataupun keraguan. Macam mana dia nak huraikan tu payah. Tapi dia boleh tahulah. Maknanya Allah Ta'ala itu wujud contohnya. Contohnya kalau dia ditanya, bagaimana anda mengetahui Allah Ta'ala itu wujud? Ataupun apa dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud? Itu namanya dalil ijmali. Jadi disebut macam mana? Dia mengetahui Allah Ta'ala wujud dengan wujudnya alam ini ataupun adanya alam ini, maka itu namanya dalil ijmal. Dalil ijmal. Jadi ulama kata apa? Seorang tu kalau dah ada yang ni pun dah cukup dah. Macam mana awak tahu Tuhan itu ada? Buktinya alam ni ada.
Tapi macam mana dia nak terangkan tu payahlah. Macam mana alam tu ada payah. Tapi dia yakin tadi bahawa alam ini menunjukkan wujudnya Tuhan, iaitu Allah yang menciptakannya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili. Dengan jalan tafsili ataupun disebut sebagai dalil tafsili. Tafsir ni lawan kepada ijmal. Kalau ijmal ringkas, tafsir pula ialah jelas satu persatu. Tafsir detail satu persatu. Iaitu maksud dalil ataupun dengan jalan tafsir ini iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli. Dengan menggunakan dalil akli dan nakli bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib. Bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tapi lebih lagi kan. Cuma ulama kata 20 ni minimum lah. Kurang-kurang kena tahu sifat 20 ni tadi. Inilah jalan disebut dalil tafsili. Jadi kita nak belajar sifat Allah Ta'ala ni dengan menggunakan kaedah ataupun pendekatan yang ulama ketengahkan, iaitu dengan sifat 20. Kan, mengenal Allah Ta'ala dengan sifat 20 ni apa dia? Menggunakan dalil tafsili. Dan tadi dalil ijmali ataupun dengan jalan ijmal. Yang ni dengan jalan tafsir. Ya, dengan bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat yang wajib. Dan beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli bahawasanya mustahil bagi Allah. Kan, bagi Allah Ta'ala ni dia ada sifat wajib dan juga sifat mustahil dan ada juga sifat harus. Tapi wajib lawannya adalah mustahil. Tadi wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, ijmal. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, itu ijmal. Yang ini tafsil. Wajib bagi Allah Ta'ala memiliki 20 sifat. Ya, yang wajib, yang apa ni, sempurna, dan beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil akli dan nakli bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala lawan sifat yang wajib 20 itu. Kan, bila Allah Ta'ala wujud, lawannya apa dia? Mustahil bagi Allah Ta'ala itu adam, tiada. Bila wajib bagi Allah Ta'ala sifatnya yang wajib, contohnya sifat dengar, mustahil apa dia? Peka. Kan? Peka. Sifat Allah Ta'ala yang wajib antara lain apa dia? Mengetahui. Kan? Mengetahui ilmu. Lawannya mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil. Jadi mesti ada ni. Bila kita kata Allah Ta'ala mengetahui, wajib Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui itu semua perkara. Semua perkara. Walaupun sebesar zarah. Tak ada satu pun perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Semua perkara sebesar zarah. Termasuk sekecil-kecil perkara. Ada orang kata, ya Allah Ta'ala ni dia tahu perkara yang besar-besar aja. Macam mana nak mengedarkan apa ni tadi, alam ni tadi, menjadikan malam tu tukar jadi siang, yang besar-besar aja. Benda kecil-kecil ni Allah Ta'ala tak tahu. Kita makan apa isi dalam nasi kita tu Allah Ta'ala tak tahu. Tu benda kecil tu Allah Ta'ala tak tahu. Tak boleh. Sebab itu dah menunjukkan sifat kekurangan. Iktikad kita apa ni? Semua perkara, apa sahaja yang berlaku, yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, semuanya Allah Ta'ala tak tahu. Apa kita nak makan lepas ni pun Allah Ta'ala tak
tahu sekecil-kecil perkara semuanya wajib kita iktikad dengan putus bahawa Allah Ta'ala mengetahuinya. Bukan baru nak berlaku ni ataupun apa yang kita nak minum ni baru Allah Ta'ala tahu. Tak, Allah Ta'ala dah tahu dah. Sebab apa? Allah Ta'ala telah menetapkan segala-galanya sejak azali lagi. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tetapkan kita ini sampai bila kita hidup, siapa pasangan kita, sampai bila kita dengan pasangan kita boleh hidup, berapa lama kita hidup dengan pasangan kita, semua tu telah Allah Ta'ala ketahui sejak azali. Sebab apa? Itu adalah kehendaknya, atas iradahnya, kehendak dan juga ketetapannya. Semua perkara, ya. Okey. Cuma tadilah, ya, dalil akli ni ataupun dalil ni tadi kita kena ingat, dia dalil yang menunjukkan kepada apa tadi? Kepada sifat dan juga perbuatan Allah. Bukan menunjukkan kepada dalil yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara macam mana tadi? Dengan jalan ijmali dan juga jalan tafsili. Kalau tafsili ni dengan menggunakan dalil nakli dan juga dalil nakli. Sebab apa? Dia adalah dalil yang yakin. Dalil yang yakin. Contoh macam mana nak tahu beza dia? Kalau ijmali tadi tu, kalau orang tanya macam mana ataupun apa bukti Allah Ta'ala tu wujud, maka dia kata tadi apa? Dengan wujudnya alam ini. Dengan wujud alam ini menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud, ada. Itu ijmal. Kalau tafsir macam mana? Contoh, dia boleh detail, dia boleh tadi, dia boleh huraikan. Kalau orang tanya tadi kan, kenapa, macam mana Allah Ta'ala itu wujud? Sebab wujudnya alam. Itu ijmal. Itu fardu ain. Kongkuang kita mesti ada macam tu. Tapi kalau tafsir tadi ni secara detail ni namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau tadi ditanya Allah Ta'ala itu wujud dengan sebab wujudnya alam, ijmal, maka kalau ditanya lagi, apa kena mengena? Orang tu tanya lagi kan, apa kena mengena ataupun hubung kait dalil yang wujudnya alam itu menunjukkan wujudnya Allah? Maka dia jawab apa dia? Secara tafsir, iaitu alam ini baharu, hadis baharu. Sudah pasti benda yang baharu ada yang menciptakannya. Itu namanya jalan tafsir. Jalan tafsili. Mana setiap benda yang baharu pasti ada yang mengadakannya. Jadi ini bermaksud ataupun bererti apa dia tadi? Alam ini ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beza dalil tafsili dengan dalil ijmal. Dalil ijmal ni dia ringkas. Dia tak boleh nak hurai panjang lebar. Dia nak jawab pun payah. Tapi dia yakin. Dia yakin Allah Ta'ala tu wujud dengan sebab wujudnya alam. Tapi tafsili apa tadi tu? Dia boleh huraikan. Apa kena mengena wujud alam dengan wujud Allah? Tadi sebab alam ni baru. Benda yang hadis, benda yang baru pasti ada yang menciptakannya. Jadi itu disebut sebagai jalan tafsili dan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang fardu ain apa dia tadi? Puan-puannya ijmali. Ijmali. Kemudian disebut lagi di sini adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui 3 perkara. Maksudnya apa kat sini? Yang dikatakan tu ataupun kita sebut yang dikehendaki ni syaratlah. Maka macam mana yang dikatakan mengenal Tuhan tu? Dia mesti tidak lari, bukan tidak lari, dia mesti merangkumi 3 perkara. Dia bukan tidak lari ini dia salah satu daripada 3 perkara. Dia mesti merangkumi 3 perkara.
Tiga syarat untuk mengenal Allah Ta'ala. Ataupun macam mana dikatakan mengenal Allah Ta'ala tu? Dia mesti ada tiga syarat. Macam tadi lah, kalau mukallaf, syarat dia apa? Antara dia tadi, mestilah Islam, balik, berakal, kan? Mukallaf. Kalau mengenal Allah Ta'ala ni sama syarat dia. Dia mesti merangkumi tiga syarat. Iaitu apa dia? Pertama, i'tiqad yang putus. I'tiqad ni kepercayaan yang putus. 100% lah. Jazam ataupun sebut jazim. 100%. Kalau kata putus ni macam mana? Putus ni bahasa kita. Tapi mudah fahamnya 100%. 100%. I'tiqad yang putus ni apa dia? Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Yakin, maknanya yakin 100%. Bila sebut yakin, bermaksud 100%. Maknanya i'tiqad yang betul ni i'tiqad yang yakin sepenuhnya 100%. Tapi kalau syak, dikata apa di sini? Kiranya i'tiqadnya tidak putus seperti ada i'tiqadnya syak. Dia percaya tapi tak sampai tahap yakin. Bawah yakin namanya apa tadi? Zon, kan? Minta maaf, syak dulu. Syak. Sepatutnya zon lah, kan? Tapi nak betul, syak ni apa dia? Ragu-ragu. Ragu-ragu ni macam mana? 50-50. 50-50. Allah Ta'ala ni, saya bukan tak percaya, saya percaya tetapi 50-50 lah. 50-50. 50-50 tu maknanya ada juga keyakinan, betul tak? Ada juga kepercayaan Allah Ta'ala wujud, tapi kepercayaan dia tak sampai tahap yang tadi full 100% yakin. Dia 50-50, tengah-tengah. Ataupun dia apa tadi tu? Adanya zon. Zon ni maksud apa dia? Dia berat kepada percaya. Kalau syak tadi 50-50, antara percaya dengan tak percaya. 50-50. Kalau zon, dia punya percaya tu lebih. Saya percaya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Semua benda Allah Ta'ala mengetahui. Tapi nak kata semua tu taklah kot. Macam mana awak nak ukur? Yalah, saya percaya tapi nak kata penuh sangat Allah Ta'ala percaya tak adalah. Lebih kepada percaya. Maknanya lebih sikit. Dia bukan 50-50. Dia lebih kepada percaya tu 60%. Kita bagi contoh 60%. Tak percaya tu kurang sikit. Tak percaya kepada Allah Ta'ala mengetahui semua perkara sehingga sekecil-kecil perkara tu, saya berat sikit je lah 40%. Tapi saya percaya lebih Allah Ta'ala tu. Dia kata lebih sikit. Itu pun tak dikira sebagai i'tiqad yang putus. Dia mesti 100%. Ataupun yang lebih parah lagi, waham. Waham ni berat tak percaya. Memang mustahil lah Allah Ta'ala semua perkara dia tahu. Sampai denyut nadi kita ni semua Allah Ta'ala tahu ke? Ya, semua Allah Ta'ala tahu. Tapi ada orang kata, mustahil lah. Benda macam tu takkan Allah Ta'ala tahu. Kan? Sekecil-kecil perkara tu takkan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu ke ulat tu makan apa? Semua Allah Ta'ala tahu, kan? Jadi mesti kita sebut tadi tu, ataupun ulama sebut 100% barulah dikira sebagai i'tiqad yang putus. Okey, itu syarat yang pertama. Azan terus, okey, sikit lagi lah. Yang kedua, itu satu, dia mesti muafakat. Yang kedua, i'tiqad dia itu i'tiqad yang yakin. Kemudian dia yakin tu macam mana? Dia punya keyakinan itu 100% muafakat. Muafakat ni di sini sebut apa ni? Bersetuju. Bersetuju ni kita mungkin mudahkan maksudnya bertepatan. Kan? Muafakat tu memang asalnya bersetuju, tapi kita sebut bertepatan. Yang kedua apa dia? Dia punya i'tiqad itu bertepatan, i'tiqad itu dengan yang sebenar.
Dia mesti i'tiqad tu yakin dan benar, iaitu berbetulan i'tiqad ini dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Mudah faham, ahli sunnah wal jamaah ni jalan yang telah ataupun disebut sebagai jalan al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Senang cerita tu. Dua tu, al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidi. Okey? Itu disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka tiada yang dinamakan mengenal, tak boleh kata mengenal Allah Ta'ala tu walaupun dia i'tiqad dia 100% putus, tapi tidak berbetulan dengan yang sebenar. Seperti i'tiqad orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani Yahudi ni dia yakin 100% Allah Ta'ala tu ada wujud. Tapi macam mana wujud Allah Ta'ala tu tak sebenarnya. Dia kata Tuhan tu ada dua, Tuhan tu ada tiga, Tuhan boleh mati, kan? Tak boleh, tak sebenarnya. Sebab tadi bila kata Tuhan tu mati, bermaksud apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan, kan? Allah Ta'ala ataupun Tuhan tu boleh pula mengambil tempat. Itu sudah dikira apa dia? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, yang mana makhluk ini sentiasa bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi tak boleh. Dia mesti mengikut jalan yang telah apa ni tadi, ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan apa dia? Jalan al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Okey. Seperti Maturidiyah. Dan yang ketiga, dengan ada dalil, sekalipun dengan dalil ijmali. Tadi kita sebut sekurang-kurang tadi tu mesti dengan dalil ijmali, sekurang-kurangnya. Jadi kalau orang tu dia i'tiqad 100%, kemudian tadi bertepatan pula dengan yang sebenarnya mengikut apa yang telah digariskan oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu dengan jalan al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah, tetapi dia tidak ada dalil, hatta dalil ijmali sekalipun, maka dia tidak dinamakan betul-betul ataupun benar-benar mengenal Allah. Ada dua dah tu. Dia takkan satu ni, kalau saya tak ada dalil ijmal pun saya dianggap tidak mengenal Allah Ta'ala. Memang tak boleh, sebab rukun dia, syarat dia mesti ada tiga. Apa tadi tu? I'tiqad yang putus. Yang kedua, i'tiqad yang putus tu mesti bertepatan dengan yang sebenarnya. Dan pula mesti ada dalil ijmal. Jadi disebut di sini, sebaliknya jika i'tiqadnya putus serta muafakat dengan yang sebenar, tetapi tidak dengan dalil, maka dinamakan taklid. Ada pula dikatakan sebagai taklid. Taklid ni apa dia? Taklid ni, kalau kita tengok ke ujung tu lah, adalah makna taklid itu iaitu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil dan keterangan. Dia ikut dia. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Macam mana awak yakin Allah Ta'ala tu wujud? Saya wujud 100%. Sikit pun tak ada saya rasa Allah Ta'ala tu tak wujud. Wujud macam mana? Wujud Allah Ta'ala tu tidak akan mati. Yakin macam mana? Yakin 100%. 100%. Dan mengikut dengan kata apa tadi tu, waqi' yang sebenarnya. Apa dalil dia? Dalil tu tak tahulah saya dalil, tapi saya dengar atuk saya cakap, ayah cakap Allah Ta'ala tu wujud tak mati. Bukti dalil apa dia? Tak ada. Jadi dia ikut-ikutan saja. Namanya muqallid. Orang yang ikut ni namanya muqallid. Perbuatan ikut-ikut tu namanya taklid. Tapi orang yang mengikut-ikut tu namanya apa dia? Muqallid. Dia tidak ada dalil, maka dinamakan taklid. Ya. Okey. Nak sambung lagi ke? Cukup dulu.
Okey, cukup dulu. Setakat ni nanti kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.